selamat sejahtera, selamat malam. Apa khabar semua? Bertemu kita pada malam ini. Okay, sebelum kita mulakan, izinkan saya baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Alright, untuk hari ni, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab join saya pada malam ni. Malam ni saya akan share something yang menarik, yang produk yang baru daripada Melaka Securities, iaitu DT. Nanti apa itu DT nanti saya terangkan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk nak bukanlah bersuai kenal, tapi nak introduce sikit lah. Okay, nama saya Zul Hilman. Boleh panggil saya Zul saja. Saya adalah branch manager untuk M+ Wangsa Maju. Okay, so a bit of a background mengenai DT ni. Okay, I punya pengalaman dengan DT ni. Okay, so as you all know, first of all, apakah itu DT? DT is basically ialah di mana broker ataupun dealer representative, is either dealer company ataupun remiser. Tapi dalam kes ni ialah di broker punya team, broker punya dealer team, di mana mereka tolong tradekan kita punya account, macam tu. So I punya pengalaman dengan DT ni, macam mana I boleh terjebak dengan DT, is because as you all know, market kita hasn't been so kind lah. Sebelum few months ago, macam bulan ni agak menarik actually. Starting bulan ni agak menarik. But few months ago, the market was very bad. Market teruk. So basically, yalah, terus terang saya cakap, saya punya portfolio pun merah. Tidur. Bila makan lah. Dah makan. Dah makan. Kejap. Mana saya punya ni? Ni. Dah bos, teruskan. Dah. Terus. Dah, okay. Okay, alright. So basically market was very bad. Market teruk. So terus-terang saya cakap, saya punya portfolio pun, yang saya punya swing portfolio semua banyak merah lah, kan? So what happened, of course kita ada yang intraday, kita ada yang swing. Yang short term tu biasalah, yang ini untung, yang itu rugi, tolak tambah lebih kurang. So kepada mereka yang sentiasa untung tu, alhamdulillah lah. Tapi I punya pengalaman taklah macam tu. Ada untung, ada rugi, tolak tambah lebih kurang, kan? Adalah mungkin lebih sikit. Tapi kebanyakan yang swing punya, kebanyakannya adalah merah. Okay. So yang merah ni bukannya kita tak boleh, bukannya kita tak nak cut, bukannya saya tak nak cut, bukan saya tak nak cut. Tapi sometimes and I understand, sometimes bila kita dalam keadaan dah terlalu merah sangat, maksudnya kita dah drop more than 30%, more than 40%, 50% kan. So bila dah sampai keadaan tu, kadang-kadang kita pun nak cut pun kita macam sakitnya nak cut loss. Betul tak? Kan? So what happened ialah kita tak buat apa-apa lah. Kita just tunggu dan berharap, berdoa untuk market kembali lah. So it has been a waiting game. Until M+ keluarkan DT, syariah punya DT. Yang konvensional M+ dah ada lama. Yang syariah punya tak ada. Until company M+ mengeluarkan syariah DT. So this is where I punya turning point lah. Di mana I kata, I bukannya tak boleh nak cut, tapi I boleh cut loss. Andai kata kalau I tahu what is the next counter yang akan terus recover balik I punya counter yang sebelum ni, betul tak? I believe that everyone pun, andai kata kalau you ada loss for any counter, walaupun loss banyak, tapi kalau kita tahu ni lepas ni yang ini theta ni mesti naik punya berapa persen. So if we have that confident, memang kita pun tak apalah, aku cut je lah ni, aku masuk hingga sini, betul tak? Tapi
In reality-nya tidak begitu. Reality in real life tak begitu. So it happens to me also. So I tak ada I tak tahu apa benda yang I nak tukar switch counter, I tak tahu. So end up biar. Okay? So until to the point bila Syariah DT diintroduce, this is my turning point whereby I kata okay, tak apalah, I give it a try. I bagi company broker untuk nak tradekan untuk I on my behalf. So I cut loss I punya yang mana yang I rasa macam ini tak ada harapan. I just tutup mata, I beranikan diri, I cut. And then I pass kepada with the money yang sales proceed tu dapat tu, I bagi kepada DT team dan DT team trade. Alhamdulillah it has been recovering. Nanti I akan tunjuk you I punya portfolio. I punya portfolio nanti towards the end lah. So that is I punya pengalaman I dengan DT ni. So anda kata kalau ada yang you ada mengalami pengalaman yang sama dengan I, so hopefully apa yang I share malam ni boleh menjadi satu jalan keluar bagi mereka yang tersangkut. Jalan keluar. Basically we want a way out. Okay. So now kita start QRMI portfolio. So QRM ialah quarter M momentum. So it's actually as a quarterly momentum punya Islamic portfolio. Syariah compliant discretionary trading. So apakah itu discretionary trading? So discretionary berbelit. Aku cakap DT je lah. DT ni dia cakap English dia berpiul-piul. DT ni is basically di mana team broker ataupun dealer ataupun remiser, tapi dalam kes ni adalah broker, dia tolong tradekan kita punya fund. Kita bagi dia duit dan dia tolong tradekan. So dia kalau ada yang bertanya, bos record lama, okay, sorry, yes, correct, stop share, mana record on this computer, recording in progress. Thank you for reminding. Okay, so basically kalau ada yang bertanya apakah bezanya DT ni dengan private mandate, dengan unit trust, okay, so kalau I ambil perbandingan dengan private mandate because itu yang lagi dekat. So DT dengan private mandate ni is benda yang sama sebenarnya. Cuma menggunakan perkataan yang berbeza. Kenapa perkataan yang berbeza adalah sebab lesen yang digunakan dekat SC itu berbeza. Untuk broker ada lesen broker. Untuk private mandate, unit trust, ini menggunakan lesen yang berbeza. Satu lesen broker, lagi satu lesen fund manager. So kalau fund manager, maka ungkapan yang digunakan adalah private mandate dengan unit trust. Kalau broker, ungkapan yang digunakan adalah DT. Tapi sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okay. Cuma unit trust beza dia. Unit trust dia pool fund, di mana kita beli unit fund tu. And then the pool fund tu yang dia akan invest kat dalam stock market. Berbanding dengan DT dia tak trade secara pool. DT akan trade kita punya setiap account adalah secara individu. So maksudnya I punya portfolio akan berbeza dengan orang sebelah punya portfolio. Anda kata kalau sama pun mungkin, tapi pricing dia mungkin tak sama. So because bila dia execute pada masa yang berbeza. So I punya portfolio, anda kata kalau you all join in DT hari ni, I punya portfolio takkan sama dengan you punya portfolio. However, yang akan sama cuma adalah dia punya stock universe. Stock universe ni maksudnya dalam dia punya watchlist, so called, kita panggil watchlist lah. Dia orang panggil stock universe. So dalam stock universe dia mungkin ada 20 counter kat dalam tu. 30 counter dalam tu. Tapi dia tak akan trade semua. Account saya mungkin dia beli saham nombor 1 sampai nombor 10. Itu saya punya account.
You punya account mungkin dia beli account saham nombor 11 sampai ke saham nombor 20. Macam tu. Tapi dia akan trade based on the stock universe tu tadi. So that is the difference. Kalau unit trust you beli that fund punya unit trust, whatever something fund, ABC fund apa kan. So duit fund tu dia pool dan dia masuk dalam stock market. So dia berbeza. And then untuk DT ni, whatever keuntungan dan dividen yang kita dapat, kita ada option. Is either kita nak, kalau kita biarkan dalam DT punya account, maka the DT team tu dia akan reinvest balik. So dia akan accumulate dan dia akan reinvest balik duit yang kita dah dapat tu. Atau andai kata kalau you kata bulan ni aku nak pakai duit lah. Bulan ni aku nak pakai duit, aku tengok aku punya DT aku dah untung dalam RM1,000 or RM2,000, whatever amount lah, aku dah untung RM1,000. You boleh bawa keluar dari RM1,000. Dah untung tu you boleh bawa keluar. So that's beza antara perbezaan dia. And then kenapa dia dipanggil tadi saya kata QRM ni kan, quarterly momentum Islamic tu tadi, dia sebab setiap kita punya account ni dia trade dalam time frame of setiap quarter, 3 bulan. So maksudnya setiap 3 bulan dia akan ada that new stock universe. Stock universe dia akan buang yang lama, dia akan buat yang baru. Okay, dia buat baru ni maksudnya every quarter dia akan tengok balik all the fundamental, sebab quarter report dah keluar kan. So dia tengok balik company, dia study balik semua company kat dalam bursa, dia study quarter report. Quarter okay dapat. Okay, these are financially strong counter. So daripada situ dia buat dia punya stock universe. So some people dia akan kata, alah ni aku bagi duit kat broker sah-sah, dia punya broker buat untung daripada trading banyak-banyak, betul tak? You trade banyak, brokerage tinggi, maka banyaklah dapat brokerage, untunglah broker kan. So dalam isu ni nanti ayat ada few points lagi nanti ke depan nanti. Tapi dalam isu ni, portfolio yang kita ada tu, maksimum dia akan turnover ni maksudnya dia jual, dia beli balik cuma 2 kali je setiap quarter, 2 kali je. So ini mengelakkan daripada churning yang jual beli kan, ni churning. Sebab apa? Sebab kalau kita broker didapati bersalah untuk churning, dikenakan denda dan lesen boleh digantung. So that's the implikasi dia, risiko dia. Andai kata kalau broker dia buat something is not right, dia pergi churn kita punya duit, dan kalau dia dapati bersalah, dia kena denda dan juga lesen kena gantung. Lesen gantung bahaya babe. Lesen gantung is basically, andai kata kalau ada whatever commission tu whole loh. Kalau lesen kena gantung, you tak dapat the commission tu. Ini pula broker kan. Okay, DT telah dibentangkan terlebih dahulu dalam SE. Okay. In order untuk kita nak adakan this DT ni, first kali dia kena dapatkan kelulusan daripada SE. So SE dia ada keluarkan guideline untuk DT, dan juga kita punya DT ni, whatever SOP, strategi pelaburan kita kena submit kepada bursa. So bursa akan go through. So bursa akan check. Okay, kenapa bursa nak check? Sebab every transaction tu nanti akan ada setiap tahun, sekali setahun, bursa akan datang dan dia akan audit balik all the transaction. Okay, auditnya macam mana? Audit ni dia macam ni. Andai kata kalau saya cakap, saya kata I punya SOP untuk pelaburan I adalah I beli apabila technical kata macam ni, dan baru ada signal buy dan baru saya beli. Kalau dah jadi technical macam ni, keluar signal sell baru saya jual. Okay, itu yang saya declare kepada bursa. Technical kena macam ni, fundamental kena macam ni, baru kita ada signal buy. Okay, fine. So andai kata kalau ada
transaction yang tak ikut plan tadi yang saya cakap tadi, nanti kita kena broker akan kena dengan bursa. Those yang buat DT tu dia akan kena dengan bursa. Bursa akan query. Asal you kata hari tu SOP you macam ni tapi you pergi trade macam ni, duit klien ni macam ni. Why? Kat situ yang masalah. So nak dipendekkan cerita is basically ni DT ni is very stringent. Very stringent. So in terms of bagi saya in terms of safety regulation, it's actually antara yang paling tight sekali. Okay. So di M+, kenapa I berani liquidate, I berani cut loss I punya portfolio, I bagi kat M+, I suruh M+ trade. Kenapa I berani buat macam tu is because M+ sendiri dia ada dia punya own team. Dia macam, okay, kalau saya sendiri trade, saya ni dah lah tak ada. Saya ni dah lah buat kerja seorang. Research pun seorang, technical pun tengok seorang, Bloomberg pun tengok Bloomberg dekat news je. Kan? Bloomberg kan dekat news, buka di edge market, tu semua buat seorang. Tapi kat M+ ni team, dia ada analyst. Dia ada subscribe sistem Bloomberg. Sistem Bloomberg ni power tau. Sistem Bloomberg ni is a system di mana kalau you orang industri ni mesti pakai Bloomberg. Bloomberg ni is basically is a system whereby whatever news yang berlaku kat dalam satu dunia, dia akan trigger dulu kat dalam you punya portal Bloomberg tu. Bloomberg is very powerful. So anda kata kalau ada rumor sekalipun dia terus keluar. Dia punya news feeding, dia punya big data tu is terlalu hebat. So to subscribe Bloomberg ni, I pernah try to inquire, to subscribe Bloomberg punya sistem pun, satu komputer saja, satu access saja is about 6,000 ringgit a month for Bloomberg punya sistem. So I tak ada benda tu, but M+ ada. M+ team ada. Dia ada researcher dia ada executor dia ada those people yang dia ada corporate finance, orang corporate finance dia, they know people, they know the industry, they know the market players. I mean, they have been in the market for very long time, certainly longer than me. And they know more people, certainly know more than me. That what I have to give it to them lah. So because of that, I sangat berani untuk nak actually liquidate I punya position. Aku bagi kau je lah trade. You know more than me, whatever lah. So I believe that you can do better. So that's why. So that is M+ punya team setup. Okay. Now, tadi saya ada mention tadi, dia trade secara individu. Betul. Okay. Tapi kalau dah ada sampai 1,000 orang, macam mana nak execute? So this is what we call, kita gunakan what they call a bus system. Bus system is basically is a one click dan dia akan yang mana at that point of time, depending on the stock, depending on the buy sell queue, apa yang boleh transact, dia akan transact within 2-3 minutes, few hundreds punya transaction. So that one is a bus system. That one is back end lah. M+ punya pengalaman pengurus DT sejak 2016. Okay. So untuk Islamic Syariah punya DT is actually very recently introduced. I think about 2 months. M+ Syariah discretionary trading. Yeah. Okay. So this is Julai 2022. So dalam bursa punya website, for Syariah punya DT is very recently di-approve dan dikeluarkan. Because to get the approval of Syariah, nak dapat Syariah tu, Malaysia is very, how to say, in terms of Syariah, Malaysia punya requirement is very stringent.
kita menjakim halal jakim tu adalah antara chop halal yang paling power sekali lah dalam dunia. Memang halal jakim memang power lah. Antara yang paling susah nak dapat. Okay, so for syariah is very recent, tapi yang konvensional daripada 2016. So dari 2016 tu kalau kita nak buat review or performance review kan, untuk nak syariah punya long term tak ada lagi. But however I boleh share I punya portfolio lah kejap lagi. Tapi kalau tengok long termnya performance, dan kita akan rujuk kepada yang konvensional punya. Sebab the strategy is similar. Fund review market outlook akan lakukan setiap tahun. Okay. Alright ni. So again, DT ni juga, for every year, the broker sendiri, the DT punya team, dia akan buat performance review dan market outlook yang kepada setiap tahun, kepada pelabur setiap tahun. So on monthly dia akan bagi fact sheet, dia akan bagi portfolio dengan fact sheet kita punya perkembangan. On the yearly tu dia akan buat one big round performance review. Okay. So background of DT untuk M+, DT actually dibenarkan oleh SC daripada 2014, tapi tak ramai yang take up because it's very macam I cakap, is very stringent. Dia punya tu is quite requirement dia ialah agak hebat juga. Banyak sangat reporting. So bila banyak sangat reporting, bukan semua broker sanggup untuk nak ambil that task. Because reporting ni is very difficult in terms of broker kena invest in a system to keep track all the transaction data whatnot. So that bukan semua broker nak invest. But alhamdulillah M+ invested. 2016 started conventional, and then DT guideline issues sampai ke 2021. Mei 2021, this is when syariah punya guideline keluar. So this is what this, dan daripada 2021 we have been testing untuk dapatkan clearance ni, dundang. Alhamdulillah Mei 2022 dan baru kita launch. So takes about 1 year juga lah. So in terms of AUM is basically the berapa banyak yang M+ is already managing. Yang conventional is already about 30.62 million. I think pertambahan ada. I'm not sure, about 31 or 32 sekarang ni. But tak apalah. About 30 million. For syariah is for the 1 month plus ni is almost about 1 million. So in terms of performance, but then again ni adalah conventional. In terms of performance untuk DT yang conventional punya, kalau kita bandingkan dengan 2019 hingga 2022, the best unit trust performance is actually CAF Vision. CAF is actually very good tau. CAF is very good. In terms of dia punya managing is hebat juga. Dia punya CAF punya fund is quite powerful. So daripada 2019 ke 2022, so andai kata kalau I masuk 2019 until now, Astute is about 107%. Up again. CAF is about 70%. Kenangan Growth Opportunities about 29%. FBM KLCI negatif 13% lah. Gini kita punya ni memang teruk sekarang ni kan. So alhamdulillah the conventionalnya DT performance has been performing very well. Okay. Right. So the Syariah DT, this is kita punya Dr. Aznan, ialah kita punya panel syariah, also adalah syariah advisor dekat SC. So basically this is where kita akan banyak dingdongan dia masa nak dapatkan the approval tu.
So the 4 pillars of Syariah DT is we have to make sure that our product works. So that's why in terms of nak dapatkan ini saja, approval ni pun takes about 1 year. And then in terms of bukan saja back end testing, forward testing. The forward testing tu pun has been done since daripada 2016. So we want to make sure that the product that yang kita ada, the trading strategy yang the DTT itu ada, dia boleh cater for market semasa market tengah bullish, dia boleh cater masa market tengah bearish, dia boleh cater masa market sedang sideways. All the types of market punya period dia boleh basically is still doing very good. And then DT has to have a system. So this is what yang I explained tadi, di mana DT M Plus invested a lot kat dalam sistem. The processes has to be very smooth and minimum requirement ni is because kita our target is actually to help the retailers. Retailer macam saya lah kan. Kita duit bukannya banyak sangat kan. Lepas tu dah lah tengah rugi. Kalau set requirement terlalu tinggi, mampu lah, memang tak masuk lah, memang tak boleh lah kan. So apa pendekatan M Plus buat ialah M Plus kata I know M Plus ada banyak retailers and market macam ni memang teruk. So most of retailers I think is not doing well. So lebih baik kita tolong our own clients, the retailers and clients to make money daripada stock market with our system and our product yang kita ada. So that's why the requirement dia letakkan seminimum yang boleh. Yang ini pun requirement ni pun ini actually banyak juga. Banyak kita orang discuss ni mendalam ni nak dapatkan ni. There's many things that we have to go through. Okay. So apa ciri-ciri M Plus punya DT ialah nombor satu dia adalah cash upfront saja. Dia tak boleh pakai margin. Dia tak boleh nak transfer saham. Basically diperlukan duit, perlukan cash untuk you masuk. Maksudnya that's why I terpaksa liquidate I punya position tu. I liquidate, I ambil cash, I bagi kat M Plus. This is because this is number one is memang requirement daripada bursa. So kalau you tengok guideline pun dia akan cakap benda yang sama. Number two ialah to be fair, because kita nak keep track the performance daripada zero, so that's why we need cash. So kalau you transfer saham, tak fair lah. It's very difficult untuk nak buat gauging. Pembelian saham patuh syariah, obviously nominee account. Nominee account is di mana M Plus diberi kuasa untuk trade on your behalf. So there is nominee account. Yang current CDS account ni yang account yang kita sahaja boleh trade. Tapi kalau kita nak bagi orang lain tolong trade kan, then there is nominee account. So ini beza nama je lah. Hibah harta baki trust yang tak digunakan. Okay, so ni maksudnya andai kata kalau kita letak 30,000 tapi M Plus cuma pakai 20,000 je. So ada 10,000 balance. Yang 10,000 tu akan ada hibah ataupun dividen. After 1 year lah. ISBW Islamic Broking Window, tagging and reporting, penyata portfolio transparent reporting ni yang akan tunjuk nanti punya report. Mesyuarat bulanan untuk penilaian prestasi DT. Okay. Dekat tadi I ada mention in terms of bursa akan buat auditing setahun sekali. In terms of management akan buat audit, bukan audit lah, is dia punya monthly review of DT on a monthly basis. Transaksi mengikut strategi yang telah ditetapkan. Ini ada explain tadi lah, dia kena ikut SOP tu. Okay. So untuk QRMI DT, dia adalah lebih kepada short to medium term sebab dia quarter kan. Dia bukan nak pegang lama. Dia bukannya I masuk hari ni untuk hari tua. Tak adalah. Boleh lah you nak pegang lama, tapi that is not kita punya fokus. Kita yang fokus is more kepada short term.
So compared to I think most unit trust banyak unit trust yang cakap pasal long term, you can simpan 5 tahun or what not. Kita tak. Kita nak paling paling minimum pun mungkin about 1 year and then every quarter. So it's short to medium term. I myself tak rasa I nak simpan sampai sampai I retire kot. Tak ada lah. I think when I need to use my money, I take out lah. So the benchmark kita gunakan lah FBM Small Cap Index. Kebanyakan orang pakai KLCI Index, tapi masalah KLCI Index ialah kita tak trade KLCI Index. KLCI Index is basically counter-counter yang heavyweights kan. But the small cap ni adalah counter yang biasa kita trade lah. And small cap index is harder to beat. Is harder to beat. So sebab kalau lari banyak, biasanya lari banyak dalam stock market adalah small cap index, bukan the big KLCI. So that's why benchmark small cap is harder to beat, but we use that. Minimum RM30,000. Tak ada maksimum. Kalau ni nak letak lebih pun tak ada masalah. Tapi kalau nak tidak perlu top up jika net portfolio kurang daripada 30,000 sebabkan boleh. Okay. So minimum 30,000 ni adalah some people question. Anda kata okay, saya masuk 30,000 and then sekarang ni market tengah teruk and then saya tengok portfolio saya drop below 30,000. So how nak kena top up ke? Tak perlu. Itu tak perlu. Maturity date adalah 12 bulan sampai ke bila-bila. Okay, so minimum adalah 12 bulan. Why 12 bulan ialah because we want to see that growth tu. After this 12 bulan kalau you nak bawa keluar every quarter, that one terpulang, but minimum 12 bulan. Okay, brokerage. Okay, this is where yang tadi I cakap tu tadi, yang masa churning ni. Mana tadi? Kan? Yang portfolio churning ni. Di mana some ada tanya lah, you broker, you nanti you trade banyak-banyak, nanti you dapat brokerage banyak, nanti kaya lah you. Kan? So that is not the case, is because the brokerage yang di charge adalah cuma RM3. 0.1 ataupun minimum RM3. RM3 ni kalau I churn, kalau I trade beli jual 100 kali pun is baru RM300. Baru RM300. 100 kali tau. So I think with the minimum RM3 ni, you nak buat churning pun tak berbaloi lah. Memang tak berbaloi. And so this is further to prove that M Plus is really helping us, the retailer, helping the client to regain back. Number one, to regain back. Kalau ada yang loss macam saya tengah loss, to regain back I punya losses. Number two, to make sure that the portfolio yang kita bagi kat dia, profit tu lebih cepat. Sebab brokerage sangat rendah. Brokerage here very low. Yeah? Early exit fee ni kalau dalam 12 bulan pertama kalau kita exit, dan ada kenakan exit fee RM2,000 or 10%. So basically for the first 12 month ni kalau boleh jangan bawa keluar. So if you want to really recover, you must have to let it go. Tak apa. Start dengan RM30,000 je. Asset value fee, one upfront fee. Okay. Of course, in terms of seperti macam unit trust ke private mandate ke, dia of course akan ada the upfront fee dengan annual AUM fee, which is the upfront fee is about 2.5%. Annual fee ialah 1.5% per annum. So this adalah yang di charge on a monthly basis, tapi 1.5% per annum lah. So actually is, nanti akan nak tengok breakdown. Actually tak banyak, memang sangat sikit. Admin fee buat RM30. Okay. So in comparison, kalau QRM, initial investment is about 30,000. Private mandates is roughly about 50,000 to start with. Sales charge 2.5% one off. Private mandate sometimes ada yang 5.5, ada yang 6. Dulu I buat CAF I charge about 6.
Switching fee tak ada, trustee fee tak ada, management fee is 1.5, is still very competitive. Brokerage fee is RM3 minimum or 0.1. Some other ni kita tak tahu, they don't really disclose brokerage fees. Admin fee, okay. The thing yang I nak cakap pasal brokerage fee ni, the reason being kenapa kita boleh charge murah is because the broker tolong tradekan untuk kita, broker himself trade. So is more like internal thing. That's why dia lebih murah compared to andai kata kalau saya adalah fund manager. Kalau I adalah fund manager, I own like ABC unit trust whatever. In order for me to buy and sell, I still kena go through broker untuk nak beli jual, betul tak? So still ada orang tengah tu tadi. So andai kata I adalah fund manager, I nak beli saham, I kena go through orang tengah, dan orang tengah belikan, orang tengah charge brokerage ni dikenakan balik kepada fund manager kenakan balik kepada klien. Dalam kes sekarang ni, we are not that side of fund manager, we are this side, broker terus. So the middleman tu has been cut. So that's why the murah. Macam tu lah. Kalau if you get what I mean. Okay. So in terms of pelaburan, the strategi yang kita gunakan untuk nak trade saham, number one dia kena tengok ialah the criteria, ialah the fundamental. Volume dia banyak ke tidak, liquidity dia tinggi ke tidak, market cap dia besar ke tidak. Okay. Kata I mention tadi every quarter. So every quarter, the analyst ni tadi, dia akan tengok balik quarter report. All quarter report. Quarter report. Macam saya nak tengok sendiri quarter report, bapak lah, memang tak larat. But because they are doing their job kan. So, dia tengok quarter report. So based on the fundamental tu tadi, nanti dia akan buat satu stock universe. So from the stock universe tu, andai kata kalau saya dah masukkan duit hari ni, and then based on the stock universe tu, dia akan trade daripada 4 ke 10 stock, then supported by the thematic ataupun tema pada ketika itu lah. Okay. Now, in terms of the stock selection, dia cuma akan execute based on the technique, on the buy signal yang dia dah submit tadi kepada bursa tu tadi. So katakan I masuk hari ni, I masuk duit hari ni, zap I masuk. In terms of broker pula, the DT team tu nanti dia tengok, okay, duit dah ada, okay, hari ni apa nak trade, dia tengok market, hari ni market tak cantik lah, hari ni tak boleh, hari ni kita tak trade. So duit yang I masuk tu tadi, not immediately dia trade tau, dia akan tunggu lagi buy signal. Okay, besok lah tengok ya, ni market macam ada improvement sikit ni. Okay, market improvement yang kita tunggu based on stock universe yang kita ada ni, kita tunggu dia punya buy signal dia. Buy signal dia. Okay. So besoknya tengok, okay, keluar buy signal. Besoknya hari ketiga tu dan baru dia trade bila buy signal tu dah keluar. So what I'm trying to say, dia bukanlah macam unit trust you beli fund tu dia terus pukul rata, tak. Dia wait setiap account individu tu, dia akan tunggu the right moment, the right signal untuk nak beli baru dia beli. Kalau nak jual baru dia jual. Dia tunggu that right signal tu. Selagi tak keluar signal tu, dia tak akan execute kita punya account. Faham Okay. Pemilihan accounting tidak bergantung kepada risk portfolio. Ni tak ada nak kata profile kata yang konservatif ke apa, tak ada. Dia pukul rata semua. Kriteria bagi volume liquidity size fund yang ada, ia tidak memberi kesan kepada demand supply. Okay. And then some question, okay, kata kalau ada sampai you ada 1,000 account, then trigger signal, katakan signal yang keluar lah this XYZ nya counter, nanti semua you punya account ni pergi beli XYZ nya counter, memanglah naik counter tu. But that is not the case, because number one,
the criteria selection tu tadi, dia akan tengok balik the volume and the liquidity. So they make sure that the counter yang dipilih tu, anda kata nak execute banyak pun, insyaAllah semua pun boleh dapat at the same price. Macam tu. Kalau tak same price, about similar price. But that's the criteria lah. Once ada signal, then ada execution. After execution, then on a monthly basis akan ada management punya review, and then dia akan bagi kita fact sheets, dia akan bagi kita punya portfolio, and then on the quarterly review dia akan buat rebalancing exercise yang I cakap tadi. Every quarter tu dia tukar balik, dia revamp balik the stock universe. So that's the process flow lah of the investment. So maksudnya kenapa I nak kena terangkan yang ini, sebab this is where I nak you all faham macam mana actually the DT punya team trade duit kita dalam stock market. So this is the thing. I tak sure kalau ada orang lain explain in detail macam mana dia trade kita punya duit. Ni nanti you boleh baca. I'm recording this video, but this nanti semua you boleh baca. Review lakukan setiap quarter. Okay. In terms of technical, okay. This is strategi yang diguna pakai. So basically apa chart yang kita tengok ni is a basket of stock. So maksudnya dalam candlestick ni bukanlah satu counter. Ni actually terdiri daripada 4 ke 10 counter yang I cakap tu tadi. Ni macam ni Taliword, KPJ, Takaful ni kan. So this is actually is a basket punya counter. Basket yang counter. So M+ dia dah develop a system whereby sistem tu di mana dia akan ada terdiri daripada 3 color. Biru, kelabu, merah. Biru ialah di mana anda kata kalau the basket ni, basket counter ni dia dalam keadaan waktu biru. So waktu biru ni is menunjukkan is a good time to buy. So depending on the stock tu, anda kata kita dalam period warna biru, anda kata kalau ada signal buy, then baru dia akan execute untuk signal buy. Dia akan execute account kita untuk buy. So dia buy dan dia pegang sampailah ke warna kelabu. Okay, warna kelabu ni ialah consolidation area. So ni adalah 50-50. So this is where semua counter kita tu, anda kata kalau this index, so-called index or this 10 counter ni, dia dah dalam keadaan kelabu. So this is where the executioner tu, dia akan monitor very closely individual stock yang kita pegang. Anda kata kalau setiap individual stock tu, salah satu tu ada keluar signal sell, dia akan keluar, dia akan exit that particular counter secepat mungkin. Dia akan monitor tu. Sebab dia dalam consolidation phase. So anda kata kalau dia tengok dalam dah masuk fasa warna kelabu, daripada 10 counter yang dia beli, 4 tunjuk dah keluar sell signal, dia akan keluar cepat-cepat yang 4 ni. Yang lagi 6 masih lagi holding. Lagi 6 ni belum keluar lagi signal untuk exit, signal sell, so dia masih lagi holding. Sampai keluar signal sell dan baru dia exit. So macam tu. Yang merah ni pula, merah ni adalah waktu di mana dia tak boleh, ialah sell area. So this time ni, masa ni dia tak akan beli. Dia tak beli. Sebab the index, so-called index ni menunjukkan waktu dia adalah the whole basket ni, dia sedang keadaan sell mode, so dia tak akan execute. So ini yang I cakap, yang I mention tu tadi. Anda kata kalau I masuk, katakan ni 10 hari bulan, kan, I masuk duit 10 hari bulan, tapi dia dalam keadaan waktu merah. So execution dia, DT team dia tak akan execute, dia tak akan beli terus, dia akan keep cash. Dia punya metodologi yang kata when market is bad, I keep cash. Cash is king. I takkan trade. I tunggu sampai market ngam-ngam soi cun dan baru I masuk. So this is what happened.
So anda kata I masuk duit 10 hari bulan ni pun dia tak trade. 17 hari bulan tak trade lagi. Sampai keluar entry signal ni dan baru dia masuk. Kalau selagi tak keluar buy signal, keep cash. So this is the thing that I like. Kalau kena kat kalau I sendiri trade market hijau ke, market merah ke, aku belasah juga kan. Yang belasah-belasah itu yang terciduk. So that is I punya pengalaman I lah kan. So basically ni dia nak cuba kata kalau market bad tu kau janganlah gatal-gatal tangan kan. Itulah dia. So this is what happens. So macam ni pun ni dia masuk kat sini, dia exit kat sini, dia exit masa tengah kelabu ni. So dia tak adalah terperangkap masa tengah sideway ni. Sama ni dia masuk kat sini, ngam dia keluar kat grey ni, lepas tu market jatuh. Ini masanya permulaan hari tu lah. Market start jatuh, drop. So okay lah dia dapat keluar awal. So this is the style of trading yang dia akan guna pakai. Okay. Cut loss, okay. So orang akan tanya what is the cut loss for kita punya trading. Cut loss maximum drawdown adalah 5 to 6%. So okay lah 5-6%. Okay. So setiap modal yang kita masukkan tu dia akan pecahkan sampai 10 counter, 4 ke 10 counter. Kenapa dia pecahkan? Sebab andai kata kalau salah satu counter kena limit down, MGRC limit down, zap. Tapi disebabkan dia pecahkan kepada 10 counter, yang satu limit down tu pun dia tak akan beri kesan yang besar kepada kita punya entire portfolio. So kalau satu limit down pun cuma dia akan effect mungkin dalam 2%, 3% at most about that kita punya portfolio. So berdasarkan track record pada tahun 2020 di tim mengalami sedikit jatuhan tapi mampu recover untuk meraih keuntungan. Okay, this one okay. So ini I nak cakap sikit is because I bukan nak kata everything is bulan dan bintang kan. Ada ketika di mana ni pengalaman astute value ni dia drop below daripada basically portfolio adalah negatif. That is when masa tahun 2020 I think that is masa yang first kali pandemik tu, yang first kali pandemik hit, yang market zam yang tu masa tu so I think it's somewhere here 2019 somewhere kat sini. Some portfolio adalah negatif but what happened ialah after that then they recover. recover banyak lah, siap dah lah recover dan siap profit lagi. So I think from minus berapa I tak ingat, I kena check balik. I think about minus ada some sampai minus 8, 10 then after that recover balik. So itulah. So bukan I nak kata pelaburan DT ni 100% masuk confirm untung. Tak. And plus mempunyai pengalaman di mana portfolio pernah negatif. Tapi alhamdulillah after that the year after that recover plus untung ni. Nida. Okay. So anggaran ROI kita adalah 8 ke 12% setahun. This is I think bila cakap ni this is because to be safe lah, to be very conservative. However nanti you tengok I punya portfolio dan you sendiri boleh menilai lah I punya portfolio within 1 month ni dan you sendiri menilai. Okay, back tested. So I think this is already yang mentioned earlier. Ni small cap. Ni yang I nak highlight yang tadi. Beza KLCI, kalau KLCI masa ni adalah negatif 13%, small cap index ialah plus 40%. Sebenarnya small cap index adalah index yang lagi susah untuk nak beat sebab small cap index ni dia very volatile. Kalau dia naik banyak, kalau dia jatuh banyak lah. But FBM small cap yang susah nak beat. For QM untuk DT we beat that
Instead of 40, kita dah actually 68%. Second quarter 2022. Second quarter masuk lah second quarter. Okay. So alhamdulillah, it's actually we are doing very well now. Okay. Yuran dan charge, okay. Yuran tu nak buka account adalah RM20. RM20 ni macam buka CDS RM10 kan. So buka nomini ialah RM20. So this one mana-mana pun sama. I think monthly administration fee ialah RM30. RM30. This is the monthly fee untuk nominate account to maintain the account. Early bokeh charges yang I cakap tadi RM3. So this is basically dia cara perkiraan. The broker fee RM3. Ada stamp duty dengan clearing fee. This is government. Early termination RM2,000. Ni anda kata kalau kita exit lebih awal daripada 12 bulan, dan ada early termination fee RM2,000 atau 10%. Mana-mana yang lebih higher. So kalau boleh, if let's say you masuk DT, for the first 12 month, this is the money yang you kena letak. Jangan usik. Kalau boleh jangan usik. Kecuali kalau you dah ada untung, maksudnya you masuk RM30,000, next month you dah untung RM31,000. So RM1,000 tu you nak bawa keluar, yang tu boleh. Yang tu you kena, itu nanti kita beritahu lah macam mana cara dia. Okay, March termination penalty. Okay, this is calculation of early termination. Early termination. Andai kata kalau kita masuk RM30,000 awal, kan? Okay, kita masuk RM30,000. Lepas tu portfolio value masa tu ialah 29. This is because dah tolak upfront fee lah apa semua tu kan. 29,200. Okay. And then kita nak keluar time tu juga kita nak keluar. Kan dia kata dia akan ambil sama ada 2,000 atau 10%, whichever yang lebih higher. So dalam kes senario ni 10% lebih higher lah. So tolak 10%. So kalau kita nak keluarkan 30,000 yang kita masuk, kita nak keluarkan kurang daripada 12 bulan, after minus penalty, this is how much kita dapat. Dapatlah 26,000. Sebab kena early termination fee. Ni kalau kita keluarkan lebih awal. Okay? Kalau lebih tak ada masalah lah. Kalau selepas 12 bulan you nak keluarkan seberapa banyak pun tak adalah. Tak ada sebarang charge lah. Okay? Baki terkini. Okay. Andai kata kalau kita masuk Januari, katakan Januari, ini saya cakap tu, Januari, masuk March, ada untung 32,000, ada 2,000 lebih untung. So you nak keluarkan 2,000 sahaja, boleh, tak ada dikenakan charge. Sebab baki yang tertinggal masih lagi 30,000. So 30,000 ni je yang nak kena maintain. Kalau terminate 50,000 pun still akan kira 10% dari 30,000 kan? Early termination. Tak. Sebab baki yang nak ditinggalkan adalah 30,000. So good question. I think question daripada chat, saya ada tanya, okay, I masuk 50,000. And then 3 bulan kemudian I nak keluarkan 20,000. I tinggalkan 30,000, boleh tak? Boleh. Yang tu tak ada kena charge. Because minimum dia 30,000. Itu je. Illustrate partial withdrawal. Ni lah partial. Ni I mention tadi. Kalau untung 32,000 nak keluarkan 2,000 saja, boleh. Boleh keluarkan, tak ada no penalty, no charges. You just beritahu dan dia orang akan execute dan dia akan transfer to your bank. Okay. Ini anda kata kalau baki kurang daripada higher. Ini early termination. Ini I mention tu tadi. Baki kurang much. Okay. Anda kata kalau kita dah untung 31,000, kita masuk Januari 29,000 sampai Mac ada 31,000. Kita nak withdraw 4,000. Bila 31,000 tolak 4,000 kan
kurang daripada 30,000, kan kurang daripada minimum, ni pun kena penalty. Ni kena penalty. So basically jangan kurang 30,000 lah. Basically jangan kurang 30,000. Okay. Kalau nak keluarkan 1,000 pun tak apa. Jangan keluarkan lebih. Tinggalkan, mati-mati tinggalkan 30,000. Okay. Partial withdrawal, ni sama. Okay. Okay, asset upfront fee. Upfront fee ialah 2.5%. I think 2.5% is very competitive. Nak kata very low, the lowest tak lah. The lowest tak juga. It's very competitive. Is only 2.5%, so upfront fee is about RM750 untuk 30,000. Yeah. So after minus upfront fee, maksudnya balance yang portfolio kita ada ialah 29,250 lah. Ni after minus the upfront fee. Okay. Yang ni 30,000 tolak upfront fee, so net portfolio value ialah 29,250. Yeah. Okay. Still very minimal. Okay. Kalau meninggal macam mana tuan? Kalau meninggal is either kalau meninggal untuk account CDS is either you dah preset you ada hibah. Kalau ada kata kalau you buat hibah dan semua boleh ditransfer. Kalau you tak ada buat hibah, then pihak M+ akan contact kepada beneficiary, dan beneficiary dia kena dapatkan surat kuasa untuk nak keluarkan duit semua ni lah. Macam tu lah lebih kurang. Untuk nak keluarkan dia punya aset. Because saham dikira sebagai aset. So kalau you tak buat hibah dan dia akan pergi kepada faraid tu panjanglah ceritanya. Untuk you nak liquidate kan tu. So but whatever it is, pihak M+ dia akan contact the beneficiary. The people yang you dah assign siapa to contact with. Kalau boleh buat hibah lah. Hibah. I think program hibah CDS sekarang ni pun ada banyak yang offer. Illustration top up every time. Okay. So ini anda kata kalau you top up, if let's say you top up pun masih lagi ada the upfront fee of 2.5%. Cuma take note that yang charges yang AUM tu on the first month tu you tak dikenakan tau. Ni I patut explain awal-awal tadi. Okay. Kan ada ni yang 1.5% per annum ni. Ni adalah the monthly charges. So andai kata kalau you masuk on ni mana ni? Okay. No charge waive for first month. So andai kata kalau you masuk pada bulan pertama, bulan pertama kan dah kena upfront fee. So upfront fee 2.5%. So the 1.5% punya monthly charges tu itu tak dikenakan lah. Dia dah waive lah. Dia cuma akan di-charge on the following month. So andai kata kalau you top up sekalipun, you kena the upfront fee you kena, tapi the monthly charge on that month tu you tak kena on that 10,000 tu. Macam tu. So it's basically 1.5% no? 1.5% per annum. The management fee is about sebulan ialah about RM36. RM36. So kalau for this RM36 ni actually the amount is tak banyak lah, RM30 ke RM36. Kalau nak dibandingkan dengan kerja berapa ramai the team members dengan gaji dia orang, dengan kerja dia orang, dengan dia punya time spend dia orang, dengan guideline yang dia nak kena follow, compliance yang nak kena follow, I think RM36 ni berbaloi lah management fee. Okay. So penyata okay. On a monthly basis you akan dapat statement yang macam ni. Ni adalah contoh yang lain. Ni is from Astute. Tak silap. Nanti I tunjuk I punya. But basically you akan dapat portfolio macam ni, portfolio report on a monthly basis. You akan nampak setiap counter apa yang dia beli. Berapa harga dia beli, at what quantity yang dia beli. Ni semua you akan dapat that info. Okay? So to me, actually for me, apa yang I suka, because I tahu, since I tahu
apa counternya I sedang pegang. So basically kalau I nak trade, I just follow balik je lah. Kalau I nak trade on my own kan, basically I dah tahulah counter-counter stock universe, analyst punya stock universe, I follow yang tu je lah, betul tak? Apa nak pening ke? Dia orang dah study habis lah fundamental kan. Technical semua dia orang dah study habis. I tunggu I punya buy signal je lah. Ini dan again ni adalah personal kalau I nak trade on my own lah. Nanti I tunjuk I punya portfolio. So how to memohon, how to proceed dengan the DT. So first of all ialah of course 18 tahun, minimum ialah 18 tahun. Corporate pun boleh. So anda kata kalau you ada corporate account, you adalah koperasi ke, you nak pakai duit company ke, you nak come in as a corporate ke pun boleh. There's no introducer fee kecuali kepadanya MR. Kalau berlaku kematian boleh dapat perintah mahkamah. Ini yang I kata tu, kalau you tak ada hibah dan dia akan jatuh faraid, dan you kena dapatkan perintah mahkamah, which is a very long process lah. So kalau boleh engage dengan hibah. DT akan menggunakan ekonomi berasingan. Ni dah so if let's say you adalah above 18 tahun dan you boleh dan tidak bankrupt, dan you boleh buka account DT. So account DT is basically akan ada number one ialah legal agreement. So this legal agreement yang you sign ni nanti, dalam ni dia akan menyatakan macam-macam, termasuk the brokerage charges, investment approach, macam yang I explain tadi, macam mana DT team akan trade kan. So basically dia akan dalam agreement pun dia akan beritahu, dia akan cakap cara saya trade, you punya duit adalah macam ni. You setuju tak? Setuju. So basically dia bagi tahu dia in quite detail of macam mana dia trade kita punya duit. Hypothetical scenarios, ni yang I mention tadi. Ni next of kin particulars. Yang ini yang anda kata kalau berlaku kematian dia akan contact this person, next of kin ni. So that is dalam agreement. And then next nominee account punya opening form. This is standard untuk nak buka account nominee. Client form. Client form, this is also untuk nak buka account. And also product form. Ni masa you buka CDS dulu, the same form, tapi ni just untuk nominee. So dia berbeza sikit lah. So basically you akan ada 4 saja. 4 form: legal agreement, nominee account, client form, product form. So all this borang-borang ni, mana nak dapatkan, you contact dengan you punya remiser, dan you punya remiser akan bagi you. Take note that all this agreement ni kena sign, then after you sign, you kena print depan belakang, then you sign, then you kena hantar balik dekat kepada you punya remiser. Sebab apa? Sebab this one dia tak boleh digital sign. This one agreement kena legally bind, so dia kena sign pen. Dia tak boleh dia tak boleh digital. But just contact you punya remiser, dia akan guide you through. Because basically kita dah ada all this soft copy ni, kita dah buat cantik lah. So carta aliran dia macam mana nak hantar. Once you dah contact dengan you punya remiser, dia dah bagi you borang tu you bagi kat dia balik bersama dengan you punya IC dengan bank statement muka depan saja. After dah submit, within 1 to 2 weeks account nominee akan siap dibuka. Once account nominee dah dibuka, you akan dapat information through sama ada you punya remiser ataupun you punya email kata nominee account dah dibuka. And then kat situ then baru you masukkan you punya 30,000 tu, minimum 30,000. Then the deposit tu you bagi balik dekat you punya remiser. Andai kata kalau you dah ada account CDS dengan M+, duit 30,000 tu dah memang dah ada dalam you punya duit trust. So malas nak keluarkan apa tu, nak masukkan balik kan. Kalau malas nak macam tu, nak terus ambil duit trust tu terus transfer kepada nominee pun boleh.
inform saja kepada you punya remiser dan you punya remiser akan buat what they call transfer form. So kita akan buat internal transfer daripada you punya trust masuk kepada you punya nominee account. Okay, masuk ke mana? Masuk kepada Maybank, so Maybank Islamic. So ni pun nanti information akan diberi kepada oleh you punya remiser. Scan to register. Okay. Actually this is our end already. Wah. Okay, I nak share I punya ni. Ni mana capture Zaz. Okay, this is mine. I besarkan sikit. So this is the current portfolio yang I pegang, Zuhailman. So for the time being, these are the counters yang dia beli hari tu. So I masuk bila I masuk ni mana tarikh dia? This is the first month. Mana tarikh? Ni sorry. Period for daripada 1 Julai sampai 30 Julai atau 29 Julai. So last month-nya holding, these are the counter yang dibeli. Dayang, Dufu, Gas Malaysia, Power, UWC kan. So, yeah. This is the average cost. Currently, with this, up to 29 bulan 7 hari tu, I punya net gain I is about 7.26%. Untuk 1 bulan tu. Tu yang I mention tu tadi tu. Kan dekat sini, secara konservatif, yalah kita tak boleh nak bulan dan bintang. Dan kalau salah claim susah kan. Conservatively is about 8 to 12%. This is what this is, you tanya mana-mana pun kita akan cakap 8 to 12% secara konservatif. But as you can see, I punya sendiri punya, ni bukan sini, I punya mana tadi? I tertutup kan? Sini. Bukan. Yeah, this one. So this one, I punya ni is already, in 1 month, I already up by 7%. For July lah. So hopefully mungkin dia ada yang dah take profit ke dan kan. So kalau you tengok kat sini juga, subtotal cash position for RM4,000. So, ini yang I cakap tadi tu. Andai kata kalau dia rasa macam it's better for me to keep cash, dia akan keep cash. Dia tak akan belasah semua. Dia bukan nak kejar brokerage, sebab brokerage pun RM3 je. It's too low. It's too low for too much of effort kan. So, kalau dia rasa market tak cantik, then dia akan hold cash. Dia tak trade. Kalau dia kata, okay, ni market cantik, ada buy signal, then baru dia trade. So this is the difference. Ni beza dia. Dia bukan nak belasah je. Okay, mana lagi? So this is mine. This is not mine. This is somebody else's. So macam ni dia masuk lambat sikit daripada I masuk awal. Dia masuk lambat sikit. So again, TMC Scope QL ada beza tak? Scope TM, Dayang Dufu Gas Malaysia, Pitran Power Road QL Scope. Yang ni sana, ni sama. Tak ada beza. Tapi dia punya profit is about 6% sebab dia masuk lambat sikit daripada I. This one Dayang same month. Okay, same month. This ni sama lah. Ni sama. Mana betul lah ni. Betul Zul. Ni sama kan? Yours is 7%, the other one is 6%. I see. Betul lah. So mine is 7%. Yang the other one ialah 7%. The other one ialah 6%. Sebab masuk lambat sikit kan? Bukan masuk lambat sikit, you punya account siap lambat sikit. Okay. And this is the fact sheet yang you akan dapat on a monthly basis. So you akan dapat portfolio, you punya portfolio, and then you akan dapat you punya performance. So in terms of ni, this is currently I ada satu yang sedang rugi. Bahaya rugi pun is minus 0.06%. So okay lah. Tak ada masalah.
Kecil je. Okay. Current asset under management 141,000. Okay. I think dah almost about 1 million already. Masuk bulan 8 ni I think dah close to 1 million lah. Okay. Alright. So kalau ikutkan I punya presentation slide ni dah habis dah ni. Okay. So kita akan go through soalan-soalan yang ada dekat dalam chat. Mana yang I boleh go through. Some I think dah answer. Mana yang tak answer lagi. Okay. Faiz tanya better keluar every month punya profit or better biar. And since tadi cakap ni just short term, mid term, kalau hold better hold berapa tahun. Okay. It really depends on you punya time, you punya objective actually. It's either the portfolio adalah short term. Short term ni in terms of dia punya short term pun ialah quarter lah, 3 bulan. For the first time join, minimum ialah 12 bulan. But after that, bila-bila you nak exit ke, you nak masuk ke, that is entirely up to you. Okay? And then kalau you nak keluarkan every time ada profit you nak keluarkan pun boleh, if you need to use the money, ataupun that if that is your objective, you nak keluarkan terpulang pun boleh. Or kalau you nak keep it rolling pun boleh. So I would say, personally I would say, macam I punya objective ialah I want to recover back apa yang I lost. So if market is coming back up, so macam sekarang ni because market dah nampak macam bottom, naik sikit sekarang ni. Now we are waiting for that, if ada, kalau CPI keluar pada 18 September ke 13 September, if CPI keluar bagus, then market I think would naik lagi. Tapi kalau tak bagus, dia akan drop balik. So I punya approach would be, andai kata kalau market continue to goes up, I will be holding. I punya profit I akan keep it kat dalam supaya dia boleh compound. Dia boleh compound cepat. Tapi andai kata kalau I tengok market macam teruk ni, market ni nak jatuh balik ni. So kalau I tengok market nak jatuh balik, whatever profit yang I ada, I akan bawa keluar dulu. I akan reinvest back or whatever lah. Bila-bila kan. So that is I punya approach lah yang I would do. So sama ada berapa lama nak pegang also depends on what is your objective. Minimum is 12 months. I punya personally, I nak recover back apa I punya portfolio yang I dah cut loss hari tu. I think once I dah recovered, then I pun nak exit lah. Kalau I exit lah. I ambil balik duit I. Kalau I nak masuk balik, I pakai duit lain lah. But that is me. That is me. You punya portfolio, you punya choice. But that is how I punya approach. Bos, ada soalan. Okay. Saya tak faham, kalau trade based on basket counter, adakah cut loss based individu counter, atau selagi tak ada indicate dekat basket counter untuk sell, maka tak akan sell mean even ada counter tengah rugi? Oh, okay. So ada soalan dia tanya, mana tadi? Okay. So tadi ada soalan dia tanya, kan tadi kita trade sampai 10 counter, basket counter ni. So katakan yang 9 untung. Macam saya kan, 9 untung. Yang satu ni tengah rugi. Okay, fine. So soalan dia adalah, dia punya cut loss dia tu, adakah dia tunggu semua dah start merah baru dia nak cut loss, ataupun dia akan cut loss yang ini saja? Jawapan dia adalah, andai katanya kalau yang I loss ni, yang ini hit technical sell atau technical cut loss, tapi yang lain-lain ni masih lagi holding, tak ada signal sell. So yang lain-lain ni dia hold, tapi yang satu ni yang hit stop loss ni, yang ni dia exit,
untuk dia masuk, dia ganti balik kepada yang lain. Andai kata kalau dia buy signal, andai kata kalau dia exit, lepas tu dia tengok tak ada counter lah, hari ni tak ada counter. Dia duit tu dia tak usik lah, cash tu dia tak usik lah, cash tu remain cash lah. Dia tengok, besok dia tengok lagi, tu lagi satu hari tengok, okay, dah ada keluar signal buy, baru dia buy balik that counter tu tadi, whatever counter yang lain lah. So macam tu, so that is the approach. Rafa, kalau lepas ni dah okay, Amir ada check kat atas, tak faham, nak tahu cara M plus cut loss guna basket counter. Okay, ni yang tadi kot. Ni tadi nominee account still remain kan, let's say future nak masuk balik, so just depo 30,000 tu kan. Nominee account still remain. Kalau you nak, cuma antara yang you nak kena consider, selagi mana you maintain a nominee account, dia akan ada that nominee punya charges tau. Yuran dan charge ni monthly administrative fees ni. So I would suggest, anda kata kalau you nak exit, you exit dulu, and then bila nak masuk balik, you buka balik that account nominee. Because nak buka account balik account nominee, dia tak susah. Dia basically adalah 2 form ni je. Ini dan ini. 2 form je. So, atau kita boleh request untuk which I kena check. Kita boleh request untuk nak dormant kan dia, which I can check balik dengan operation if can do. Kalau boleh buat dormant kan sekejap, then it's better. Apa prospek kalau invest sekarang? Okay, iPhone tanya apa prospek kalau invest sekarang. Macam saya cakap tadi, market sekarang ni is quite low, especially market Malaysia. So now kita tengok dah naik sikit, index dah pecah 1,500. I think Dow Jones pun dah naik balik. However, kita takut yang naik ni adalah that cat bounce. Maksudnya naik ni tak lama. We have to wait for CPI punya report, I think 13 September. So andai kata kalau dia CPI report is not good, then market akan jatuh lagi. So kalau market jatuh lagi, that is actually the good time for you to go in. Okay. However, andai kata kalau you masuk sekarang ni, sekarang you masuk, CPI naik, keluar report CPI tak bagus, market jatuh. So what happened? Okay. What happened dia senang je. Macam I mention tadi, DT team, kalau ada signal sell, obviously dia akan jual lah. Okay, dia keluar, fine, tu kita faham. Kalau dia tengok market pun tak cantik, tengok ni CPI jatuh. Kalau market tak cantik, duit kita dia tak trade lah. Dia pegang cash. They are not afraid to hold on cash. Dia akan tengok, analis yang cakap, ni market nak jatuh balik ni. Okay, market jatuh, counter ni. Ni semua kita exit. Kan? After exit, we wait. Hold on to our cash. So tak trade lah. So tak apa, biar lah. Kalau market tak cantik, baru nak trade. Jangan trade. So that is dia punya approach lah. So to be frank, whichever time you nak masuk pun, it doesn't matter. Because kalau market tak cantik, dia takkan trade. Kalau market cantik, boleh trade. Katalah depo 3, bosku trader, kalau kita keluarkan semua keuntungan plus 30k, account kira close was still on. Okay. Kalau you keluarkan sekali dengan 30,000 tu, I would consider it is close lah. Tapi kalau nak buka balik, it's very easy. Tak lama pun. Because I takut selagi kita maintain that nominee punya account, akan ada RM30 tu, RM30 punya charges ni. RM30 pun duit juga. Kan? So it's better kalau you memang niat nak exit, kita stop.
Nanti I akan tanya balik dengan operation side. Kalau boleh dormant. I think kalau boleh dormant kan is better. Dan kita boleh reactivate balik. Tak adalah nak go through the same process balik. Thank you for asking. Nanti ni I akan clarify balik. Actually it's a good question. Amirul Amir katalah depo 30k, lepas 1 tahun jadi 40. Saya keluarkan 30k, tak ada penalty, betul? Tapi balance 10k tu adakah akan di-trade? Atau untuk pastikan di-trade pastikan kena ada 30,000? Another good question. Sebab kalau ikutkan apa yang the minimum ni tadi ialah 30,000. So this is another question yang I akan take note. I akan tanya balik dengan operation. Okay. Okay. Amir, syarat utama masih sama. Fund mesti ada 30,000. Betul. Boleh ke invest pakai duit EPF? So far buat masa ni tak boleh. Belum ada lagi option tu. Desktop sini. Okay. Bagi yang tak sempat boleh start okay. Khalid, I think you direct message kepada I. You kena tukar kepada ni everyone. Okay. Soalan lain? I think kita try to end about pukul 10 dan kita ada buat 10 more minutes. Kalau lepas 3 bulan ada profit 6,000, okay. Then next quarter dia akan trade lah guna total duit 36,000, betul? Kalau let's say dia beli 10 counter guna total 36,000 tu. Dan kita nak bawa keluar profit 6,000 tu, counter mana yang dia akan jual? Okay. Faham. So soalan dia, katakan bulan first quarter masuk 30, untung 6,000 jadi 36. So next quarter dia akan trade based on that 36,000 tu. Okay, betul. And then pertengahan bulan kita hantar instruction, kita kata bang, aku nak keluarkan 6,000 yang untung hari tu aku tinggalkan 30,000 minimum, tapi 6,000 ni aku nak bawa keluarkan. So counter mana yang you akan jual? Okay. So counter mana yang dia akan jual ni, dia akan based also on either the selling signal kalau ada, anda kata kalau tak ada, and then the 6,000 ni most likely dia akan ambil daripada yang ini sikit, yang ini sikit, yang ini sikit, yang ini sikit, to made up that 6,000. So to make that this decision pun is for executor dengan analyst pun is not easy. Bukanlah dia akan ni exit lah, ni tak kisah, ni jual je, tak. Many things you nak kena consider sebab some of the counters tu mungkin ada potensi untuk nak naik dengan lagi banyak. So kalau dia exit semua counter tu, dia akan affect the overall performance of you punya portfolio. So maka apa yang kemungkinan yang dia akan buat ialah instead of dia jual satu counter sedebik macam tu, dia akan ambil sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit to make up you punya 6,000 tu, dan dia akan release. Macam tu. Because I don't think dia akan dia nak kacau the performance of the counters, the portfolio tu. That will be quite troublesome. Okay. Physical preview next month di Office Orang Semaju. InsyaAllah. So this is you are doing online, dan next month kita akan buat secara offline juga. So we try to do offline and online, on and off. So next month kepada mereka yang nak datang, juga tolong war-warkan kepada kawan-kawan yang lain. Next month insyaAllah kita akan buat secara offline, secara fizikal dekat Office M+ Orang Semaju. Muhammad Azri,
Tanya nombor 1, kalau join ni, investor akan diberitahu ke kaunter apa yang dia beli supaya boleh follow dalam trade sendiri. Dia, masalahnya dia diberitahu sebulan pada hujung bulan tu. Hujung bulan tu baru kita tahu apa accounting yang dia trade. Tapi sebab kita dapat portfolio tu kan. Tapi kan QRM ni ialah quarter kan 3 bulan. So maksudnya most likely anda kata kalau kita masuk pertengahan tahun kan, katakan bulan 6 kan. Kita masuk bulan 6. So kita dapat hujung bulan 6. So maksudnya kurang-kurang dia akan pegang lagi 2 bulan kita punya counter tu. So itu yang I cerita tu tadi. I pun bila I dapat portfolio tu, I punya portfolio ni, ni sekejap. Ni. So bila I dapat I punya portfolio ni, dan I tahulah counter apa yang diorang trade. So I pun daripada aku nak study ni macam-macam, baik aku follow je. Kan? UWC kan naik lagi. UWC, Power, Dufu, Dayang naik ke? Oh, tapi positif kan senang. DT ni dikira market maker ke since modal dah besar? Nak kata dia market maker, I think tak. I tak rasa dia anda kata kalau dia market maker sekalipun dia tak akan declare lah market maker. However all this transaction kan di audit, kan kena audit dengan bursa. Market making dia involve banyak of churning. Churning pun kena ada banyak agak. Dia masuk, dia jual, masuk, dia keluar kan. Itu nak create that volume. So and then tak boleh. I don't think boleh jadi market maker pun. Not this way. Because auditing terlalu banyak, compliance terlalu tight, reporting terlalu banyak. Dia kalau dia nak buat market making, I don't think it's possible. Ada tarikh khas ke untuk withdraw profit tu? Tak ada tarikh khas. Inform saja. Bila you nak keluarkan you punya profit, you just inform, dan the operation side akan execute. Kan? Tapi tak adalah you inform hari ni, besok confirm terus dapat duit yang you minta tu. Dia macam I mention tadi lah, bila kita minta keluarkan profit, first dia akan analyze, dia akan tengok portfolio, dan dia akan tengok dulu, okay, counter mana yang aku boleh exit. Okay, macam ni mungkin exit sikit, ni exit sikit, ni exit sikit. So dia punya proses dia tu. So it's not like immediate aku terus belasah je lah ni aku jual. Tak, dia tak macam tu. Dia ada that process tu. So it may take a time. From what I hear, from what I was informed, I think about 1 week juga, because for them to go through satu-satu then to analyze balik. So it's not like that lah. So that one you have to keep in mind also. Ada dividen ke tuan setiap counter tu? Depends. Some discounter ni ada yang bagi dividen. Anda kata kalau dapat dividen, dan duit dividen tu akan dimasukkan kat dalam kita punya portfolio ni, dan dia akan gunakan untuk reinvest ataupun kita nak buat apa. Okay. Syndicate pun ada fund ni in billion to be a market maker. Betul lah. Dan syndicate pun kena ada fund yang besar-besar. Okay. I think final question. Ada lagi 2 minit. Okay, kalau tak ada, izinkan saya untuk nak berundur dulu untuk hari ni. Apa beza private mandate dengan DT? Okay. Yang I mention awal-awal tadi, sebenarnya private mandate dengan DT, cara pengendalian dia adalah sama. Cuma di perkataan atau ukapan yang digunakan, terma yang digunakan adalah berbeza kerana
perbezaan lesen yang digunakan. For broker menggunakan lesen broker, maka ikut guideline dia dinamakan discretionary trading DT. Untuk fund manager dia gunakan fund management license, dia digunakan terma private mandate. Itu ya, tapi cara pengendalian dia samalah, dia tradekan kita punya duit dan dia bagi kita portfolio. Katalah depo 30,000, selepas setahun jadi 40, saya keluarkan 30. Okey. Ini yang soalan yang daripada Amirul Amin ni tadi. Ini I kena check balik. From what I understand, minimum kena ada adalah 30,000 kat dalam account. Semua patuh syariah. Yes, semua harus patuh syariah. Kalau tak patuh syariah, I pun tak nak masuk. But semua patuh syariah. Kita sebab whatever transaction dia akan go through, kalau dalam bursa dipanggil ISBW. Mana tadi? Basically dia akan go through ISBW, Islamic Broking Window. So Islamic Broking Window ni ialah satu department dekat dalam bursa, satu bahagian dekat dalam bursa di mana whatever transaction yang go through ialah dia kena go through this Islamic Broking Window. So the transaction must be syariah. So ada kata kalau execute non-syariah counter, dia akan terus reject. Alhamdulillah, at least ada tempat nak park duit yang potential. Betul. I park duit sebab I nak recover. Subsession boleh dapat tak? Kena tanya dengan you punya remiser. Boleh insyaAllah. Tanya dengan you punya remiser. Ada trade counter warrant ke? Tak ada. I tak rasa ada. Sebab dia bila trade warrant ada a few risks yang nak kena consider juga. Premium, the maturity. So I think they would try to avoid entirely. I don't think they akan trade account warrant. Okay. So alright. Pukul 10 itu sahaja daripada saya. Again, I nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana join pada malam ni. So kepada yang berminat tu nak join, definitely tolong contact you punya remiser. Contact remiser, ask them macam mana nak join. Dia punya form tak banyak, sebenarnya tak banyak, 4 je form. Is very easy. And as you can see, I punya own portfolio currently pun alhamdulillah, dia claim 8 ke 12% setahun, tapi I think I punya ni dah 7% sebulan. So insyaAllah. But again, this could be this month, next month mungkin kurang, mungkin lebih, mungkin negatif, we wouldn't know. Wallahualam bisawab. I tak nak jual bulan dan bintang. I tak nak bagi harapan yang terlalu kayangan. I'm just presenting to you that there's a way out. Kepada mereka yang mungkin senasib dengan saya, yang portfolio tengah merah-merah, so I cut loss sana, I masuk sini. For me, I look at this as a way out for me, untuk I nak recover balik. For those yang mungkin tak ada yang baru dalam market, you might want to look this as you punya what you call you punya safe haven. Again, for those yang baru masuk stock market, you tanyalah mana-mana kawan you yang buat stock market, you akan go through the learning curve period. So learning curve period ni most likely you akan rugi. You masuk 30,000, you rugi 30,000. You masuk 10,000, you rugi 10,000. This is
definitely for those new beginners. So I would say, anda kata kalau you ada whatever, katakan you ada 50,000 lah for you to trade, dan you adalah orang baru dalam stock market, I would say 30,000 you masuk kat dalam you punya safe haven. Get somebody professional to trade for you. You punya own trade, you use the balance, you punya balance ni yang 20,000 ni ke whatever lah, the balance ni yang you guna untuk you belajar sendiri, for you to get the feel. Jangan belasah semua. Kalau you adalah baru, you punya learning curve will be very steep, dan jangan, I rugi banyak bang, I rugi 100,000 kot. I rugi. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sehingga kita bertemu kembali insyaAllah. Okay, so next round ialah the physical session. Okay, thank you all for joining me tonight. Okay, selamat berweekend. Thank you.